Dr. 9 TV. Teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dr. 9 TV. Okay. So 99 je boleh masuk Ya, dan so dalam semester ni kita hanya belajar dua perkara yang paling utama adalah lebih kepada asas multimedia, okey. So kita belajarlah komponen multimedia dan sebagainya. So dalam video. Okey, tak apa. Terima kasih kerana menyokong Dr. 9 TV. Terima kasih kerana dapat join kelas kita pada. Tak apa, masuk je. Masuk je. Selagi boleh masuk, saya Okey, untuk minggu kedua ni kita fokus kepada kursus CFT 1063, just a very brief berkenaan dengan minggu kedua kita fokus kepada tools in multimedia. Okey, dalam projek multimedia ni kita tengok apa yang kita boleh pelajari adalah kita pergi kepada next level di mana kita mempelajari tools dalam multimedia dan web teknologi. Sebab kita tahu kita perlukan tools untuk membangunkan projek multimedia yang kita rancang dan juga konsep-konsep asas dalam web teknologi di mana kita boleh memahami bagaimana kita menghasilkan satu web portal ataupun website itu. Okey. Untuk learning outcome, so kita memang fokus kepada di akhir pembelajaran, so pelajar dapat memberi contoh ataupun example multimedia dan web technology tools, juga dapat menerangkan apa itu komputer dan komponen komputer. Okey, dan juga untuk explain basic of web technology dan juga explain the basics of internet and information, okay, related to this website. Okay, and then apa yang penting adalah kita pergi satu persatu, okay, untuk memenuhi objektif outcome pembelajaran kita pada sesi kuliah kita pada kali ini. Okay, apa itu komputer? Okay, kalau kita tengok komputer ni, kalau by definition dia, kalau kita tengok komputer adalah saya translate lah, tapi dalam kita boleh rumuskan sebagai adalah satu electronic device. Okey, di mana perkakasan elektronik ni kita boleh menyimpan dan memproses data. Okey, berdasarkan arahan yang diberikan melalui program komputer. Itu definisi komputer. Okey, di mana mesin ini dapat membuat pengiraan matematik, arithmetic dan juga membuat pengiraan logik secara automatik. So itu kita pakai komputer. Kalau kita tengok bahasa English pun kita compute. Compute adalah kira. Komputer adalah pengira. So macam itulah kita ambil konsep asas. Okey, yang paling penting adalah dalam subjek ataupun dalam kursus ini kita dapat hanya mempelajari konsep asas komputer dan tools yang berkaitan dalam pembangunan web dan juga produk multimedia itu sendiri. Okey, so sekarang ni komputer sebenarnya ada beberapa jenis type of computer. Kita ada superkomputer, mainframe computer, server computer, workstation, personal computer, micro computer dan juga smartphone. Because smartphone ni kita consider as a computer. Dulu the capacity ataupun processor yang dapat memproses dengan cepat adalah superkomputer. Sekarang ni smartphone pun dah makin laju, okey, tidaklah mencapai tahap superkomputer, tetapi komputer yang pertama juga dibina tu, smartphone tu telah melebihi kapasiti dan keupayaan komputer yang dicipta pada awal dahululah, maksudnya awal-awal penciptaan komputer. So sejarah komputer saya ingat you dah belajar dalam komputer dan seni. Okey, so kita sambung je kat sini. So kita pergi satu persatu untuk memahami apa itu superkomputer. Okey, nampak you nak letak sebelah ke ni? Takut ada nak masuk ni. Cuba saya tengok dulu, ada tak? Okey. Kita oh di sini Google Meet.
Oh, dekat sini juga. Okey, tak apa. Okey, tak apa, kita akan ni. Okey, apa itu superkomputer? Superkomputer ni sebenarnya komputer yang paling laju lah. Okey, paling laju dalam kategori ataupun dalam hierarki komputer dalam zaman sekarang. Okey, kalau kita tengok contoh kat sini, ini adalah superkomputer di mana mempunyai kapasiti yang sangat laju dan juga sangat mahal. Okey, contoh kat sini ini adalah di Fugaku Supercomputer in Kobe, Japan. Is the fastest supercomputer until 2020. Maksudnya latest lah. Okey, itu kategori hierarki yang paling tinggi, paling laju, okay, dan paling kompleks. And then kegunaan superkomputer ni adalah untuk menyelesaikan satu pengiraan saintifik yang agak kompleks, termasuk pengiraan engineering yang boleh menyelesaikan beberapa problem. Okey, contohnya kalau kita kata untuk nak memproses maklumat daripada satelit ataupun daripada teleskop satelit ataupun daripada signal drone yang kita hantar ke planet-planet di luar angkasa tu, so diproses oleh superkomputer. So dia memang very powerful computer. Okay, very powerful supercomputer. That's why kita panggil superkomputer. Okay, di mana superkomputer ni dapat menguruskan 1 trillion calculation in second. Okay, 1 trillion ni maksudnya kita ada billion. So 1000 billion become trillion. Okay, something macam tu. Okay, ini salah satu contoh juga. Okay, contoh yang kita tengok secara dekat superkomputer. Ada banyak ni, banyak rack dan sebagainya. Okay, yang seterusnya adalah mainframe computer. So mainframe computer ni kategori yang kedua lah, kedua laju, kedua high level dia. Okay, dia big and powerful, and normally this mainframe dimiliki oleh organisasi besar dan industri seperti bank dan juga company-company besar yang menguruskan. Okey, contohnya mainframe ni kita gunakan sebab dia banyak boleh merujuk kepada input, output dan storage itu sendiri. Dan juga kita tengok komputer ni dia boleh run sehingga berdekad-dekad tanpa failure, because dia ada backup system. Kalau sistem tu down, dia akan pergi pada sistem lain. So dia ada, secara teknikalnya kita ada dia panggil kita kata backup lah, swap. Kita swap, kata kita maintenance machine A, machine B akan running. So they make sure the service of our computer ataupun our service yang kita nak access to the mainframe berjalan lancar. Okay, macam kita guna sistem di bank lah. Okay, sama je. Mainframe biasa digunakan oleh bank dan industri. Okey, kita tengok perbezaan yang utama di antara superkomputer dan mainframe komputer. Kalau kita tengok di sini, okey, mainframe dari sudut aspek speed, mainframe dia very fast, tapi superkomputer dia lagi faster than mainframe. Okey, dari sudut ownership yang saya dah cakap tadi, secara rumusannya dimiliki oleh organisasi dan industri termasuk bank. Tetapi superkomputer dia melibatkan organisasi seperti NASA dan juga laboratory dan juga research center, okay, di mana dia ingin memproses data-data yang agak kompleks untuk diterjemahkan dalam bentuk yang ready untuk maklumat. Okey, dari sudut purpose kita tengok mainframe dia lebih menjurus kepada penggunaan secara komersial di bank dan juga insurance agency. So banyaklah mainframe ni kebanyakan diguna di bank. Okey, tetapi untuk superkomputer dia lebih fokus kepada scientific research sebab dia memang yang paling laju lah. That's why dia memerlukan for example kalau kita nak buat modelling untuk molekul sel ataupun certain orang kata apa, analisis untuk scientific punya research, kita memerlukan sebuah komputer. Okey, dari sudut operation pula, okey, kita tengok aspek yang lebih besar dan variety biasa di handle oleh mainframe, dan untuk specific purpose of instruction task kita guna superkomputer. Okey, dia ada satu lagi yang paling laju yang tak ada dalam skop ni, dia panggil satu lagi, dia panggil quantum computer. Yang tu laju lagi on kita kata yang tu advance lagi, kita lebih kepada dia very fast, quantum computer dia panggil. Okay, that's one di luar skop lah.
Okay, so normally mainframe ni dia solve some problem input output and reliability, tapi superkomputer antara kelebihannya adalah untuk membuat pengiraan dengan pantas. Okay, so seterusnya server. Okay, server, kalau kita tengok server, ini contoh server lah. Kalau you masuk dalam, you boleh explore lah dalam YouTube ataupun dalam website, you tengok dia ada a collection of komputer yang disusun sebagai berfungsi sebagai server. Kalau kita tengok kat sini, dia menjalankan servis untuk memberi perkhidmatan server kepada klien. So kalau kita tengok server ni sebenarnya bila kata server down kan, sistem, you guna sistem pelajar ataupun sistem di Google, sistem email. So bila kita request the data ni, kita request from the server. So that server akan respond to your client, which is your mobile phone ataupun your tab ataupun your iPad. Okay, so itu adalah klien. Tapi server ni adalah satu mesin di mana mesin ni mengandungi pelbagai maklumat dan juga data yang dapat diakses oleh klien. Okay, sekarang ni saya bertindak sebagai server lah. Sebenarnya server ni saya klien, tapi saya meletakkan maklumat sharing saya ni di server. Okay, so every of you ataupun pelajar daripada mana-mana access to the server untuk tengok presentation saya ni. Okay, so far boleh follow ataupun ketinggalan? Ada respon ni? Okay, so far Boleh. laju. Boleh. Tak apa, jangan risau. Dalam tempat yang lain kita akan masuk dekat YouTube nanti. Okay. Okay. Alright, Doktor. Okay, saya sambung Okay, kalau kita tengok di sini pula. Okay, kita tengok workstation. Okay, di mana workstation ni biasanya bila you bekerja di industri, okay, komputer workstation ni lah yang akan digunakan sebagai orang kata tempat you buat kerja. Okay, maksudnya workstation ni dia dibina for special computer to build for scientific and specific application. Okay, normally dia akan connected di dalam local area network, di mana katakan dalam satu company, okay, kalau dalam multimedia project mungkin ada satu workstation khas untuk buat rendering. Okay, satu workstation khas untuk buat editing. Okay, satu workstation khas untuk buat animation ataupun buat rakaman suara dan sebagainya. So dia dibina untuk melaksanakan satu tugasan yang khusus. Okay, so bergantung kepada jenis kerja yang ingin dilakukan. Kalau untuk type secara manual saja, kita hanya menggunakan very basic software. Tetapi kalau kita menggunakan untuk high end workstation, mungkin kita nak membuat sesuatu animation studio, jadi the spesifikasi ataupun equipment yang kita perlukan adalah lebih kompleks dan lebih orang kata sophisticated. Okey, ini contoh Okey, yang kedua adalah personal computer. Okey, personal computer ni lah yang kita biasa guna. Okey, yang kita biasa guna di rumah dan juga digunakan sebagai laptop. Macam pelajar-pelajar di dalam kuliah kita pada hari ini juga menggunakan personal computer ataupun laptop. Saya menggunakan laptop kat sini. Okey, jadi ini for multi-purpose use, customized for everyday use and work. Okey, nak buat presentation, dan ada yang tengok YouTube. Sekarang YouTube kan boleh tengok full movie kan. Nak buat YouTube channel pun boleh. So for multi-purpose lah personal computer. Okey, dan satu lagi kategori komputer juga, sebab dia memiliki ciri-ciri komputer tetapi fungsi dia agak limited kerana dia melibatkan penggunaan secara mobile. Kita panggil smartphone. Okay, dulu kalau kita tengok beberapa contoh phone dulu, dia tak se-smart sekarang. Okay, dia lebih kepada boleh komunikasi saja. Kalau you tengok sejarah komputer, saya dah tunjuk, mungkin kalau ada masa saya akan tunjuk lagi. Bermula daripada phone yang tidak ada digital, pakai ring, analog, pergi pada digital, mula-mula ada display sikit je. Lepas tu display dia semakin besar dan sekarang sampai
button pun dah hilang, button pun jadi virtual, jadi digital. Sekarang ni ada lagi yang baru yang boleh flip pula. Okay, screen boleh flip. So mungkin in the next future mungkin dah tak ada physical phone. Okay, you ada virtual. Okay, hardware pun dah tak ada, jadi software lah. Okay, so yang tu kita akan tengoklah sejauh mana teknologi itu berkembang. Okay, apa lagi ya? Kita terus. Okay, tak apa, saya akan set up sikit sebab ada rasa nak tengok ni. Okay, sekejap. Cuba asyik sikit. Senang sikit nak buat rujukan, senang kita nak tengok. Okay. Baru ada ni best sikit. Okay, nampak tak? Nampak ke tak ni? Nampak, Okay, nampak. ada sebelah. Kita macam tak adalah ada cakap sorang-sorang kan. Betul. Nampak doktor. Okay, ni okay sikit. Nampak ada you all. Okay, so kita teruskan yang ni. Okay, kita teruskan. Okay, kita pergi satu persatu. Sebenarnya bila kita bercakap berkenaan dengan tools dalam multimedia dan web teknologi ni, perkara yang asas kepadanya adalah komputer. Okay, di mana tanpa komputer ni kita tak boleh membuat projek multimedia dan juga projek web tersebut. Okay? Tak apa. Boleh. Nanti saya bagi ruang untuk komen dan bagi feedback. Okay. So dalam sistem komputer ni dia terbahagi kepada dua keadaan, dua perkara. Okey, ada dua elemen yang penting dalam sistem komputer ni. Okey. Kita ada body and soul lah. Okey, kalau kata kita manusia, body and soul. Body ni ada fizikal kita, soul ni ada dalaman kita, iaitu roh. Jadi komputer ni mengambil konsep biological ni diterjemahkan dalam bentuk hardware yang menggunakan konsep-konsep ini untuk membangunkan satu produk kita panggil komputer. Jadi komputer terdiri daripada hardware, iaitu physical part of the computer, dan juga software. Okay, software adalah orang kata the software part, apa dia panggil ni, the soft part of the computer. That's why kita panggil software. Okay, a collection of data or computer instruction that tell the computer how to work. Okay, tanpa software kita tak boleh nak guna ni. Maksudnya kita tak boleh nak key in apa-apa kan. So display tak ada dan sebagainya. Okay. Okay, so kalau kita tengok di sini, ini adalah contoh software dan hardware. Okay. So boleh tunjukkan saya. Tunjuk macam mana nak tunjuk Boleh tak nak tunjuk ni? Susah nak tunjuk kan? Tak apa, saya akan bagi quiz nanti, tak apa, masalah. So secara umumnya kalau benda yang kita boleh sentuh dan juga benda yang dia nampak secara fizikal tu kita panggil hardware lah. Okey, banyak hardware sekarang ni, hardware sekarang dah makin kecil dah. Hardware sekarang ni pun dah makin hilang. Hard disk pun dah tak ada, hard disk pun berada di cloud. Okey, kalau you tengok sekarang hardware dah slowly menjadi software. Okay, kalau you tengok dulu zaman-zaman kaset dulu, you sempat kan zaman kaset kan? Kaset yang you pasang kat radio tu. Ya. Sempat. Kaset pun dah hilang dah, pupus, diganti dengan CD. CD pun dah hilang. Betul tak? Digantikan dengan USB. USB pun dah hilang sekarang, dah pergi kepada cloud. Betul. Apa yang hilang nanti? Dengan kita sekali hilang. Semua hilang. Hilang jati diri. Hilang jati diri. Okey. Tak apa. So itu kita definisikan sebagai hardware. Okey, yang kedua adalah software. Okay, software ni adalah perisian lah. Kalau bahasa Melayu kita perisian. Jadi software ni lah menjadi engine ataupun menjadi perkara utama dalam sesuatu orang kata apa, macam mana kita nak berinteraksi dengan komputer ni. Okey, katakan sekarang ni kita nak guna Google Meet ataupun Google Team nanti, kita perlukan software untuk kita communicate macam ni.
Okey, sekarang komputer ni dah lebih fungsi dia, kita boleh berkomunikasi dah. Dulu tak boleh berkomunikasi secara maya macam ni. Sebab kita ada limitation, kita pakai chat. Okey, kalau you sempat masa you baru lahir ke, sempat SMS kan. Sekarang dah tak ada dah, SMS tu kurang dah. Kita pakai WhatsApp. Lepas tu pakai apa ni? Telegram. Apa lagi? WeChat. Discord ada lagi. Ada macam-macam. Instagram, Facebook dan sebagainya. So itu adalah software. Yep. Okay. So untuk pembangunan web ataupun pembangunan multimedia ni, kita memerlukan beberapa software yang berkaitan lah untuk kita edit dan capture data. Okay, contoh kamera. Kamera pun kalau you dalam you punya smartphone tidak ada Android application tu, you tak boleh operate, betul tak? Kamera tu. So itu kepentingan software. Jadi software dan hardware ni dia bekerjasama. Kita boleh keluarkan ruh dia, tapi ruh tanpa jasad dia akan mati. And then jasad tanpa ruh dia tidak nampak. Macam mana tu? Micro. You otak yang kreatif ke warisan? Warisan. Warisan. You faham sikit lah apa sastra ni. Okay, tak apa. Kita tengok kita banyak software dekat sini. Kita ada Microsoft ataupun Office, Excel, Windows, Apple dan sebagainya. Bergantung kepada hardware kita. Okay, di atas ni. Okay, kategori of software and hardware, kalau kita tengok, tak apa, saya akan masukkan je. Mana ni hilang? Masuk hilang. Okay, tak apa. Kalau penat, bagi orang lain masuk. Okay, hardware biasanya kalau kita tengok, dia ada proses input device, processing device dan juga output device dan storage device. So, ini adalah kategori paling utama dalam hardware tersebut. Okay, input device apa? Input device. Okay, bagi contoh. Keyboard. Input device. Touch screen. Okay, touch screen. Saya touch. Mouse. Apa lagi? And apa lagi? Stylus. Banyak benda device ni saya ni. Hari ni. Okay, mana ni? Habis bateri lah. Mana ni? Tak ada. So, ini ada tab. Tab ni kita boleh lukis. Anak saya lukis. Malam mau lukis. Dan dihantar. Okay, processing device adalah komponen yang memproses data. Kita pergi dalam sikit dalam sistem komputer tu, hardware tu. And then kita ada output device. Okay, so output device ni ada beberapa jenis. USB. Okay, kita ada output yang berbentuk software dan output berbentuk hardware. Jadi kalau kita tengok contoh input yang berkaitan dengan software ni adalah display screen kat sini. Kita nampak ni output ni. Saya tengok ni output ni. Okey, proses adalah mesin yang proses kat dalam tu. Saya tak nampak. Input ni saya cakap pun input juga ni. Input adalah mikrofon, kamera dan sebagainya. Okey. So output device bagi kepada dua, hardware dan soft copy dan hard copy. Okey, satu lagi komponen hardware adalah storage. Storage adalah memory lah. Okay, memory itu maksudnya hard disk kita berapa besar capacity. Kalau you beli phone kan, okay, you nak yang sampai 1 tera. Okay, kalau laptop pun 1 tera, so boleh simpan banyak data. Ataupun 2 tera, okay, dan sebagainya. So itu hardware. Kalau software kita tengok ada 3 kategori software. Ini yang paling umum lah. Sebenarnya banyak, okay, banyak. Tapi untuk skop kita just fokus pada 3 lah. Satu adalah application software, di mana bila kita lihat application software ni, kita tengok kat sini, tak apa saya ambil tengok. Kalau Apple contohnya, Apple. Okay, Apple kat sini contohnya application software, kita tengok kat sini. Okay. iOS. iOS tu adalah operating system. Tak apa, saya go to application software. Application software ni macam yang you download ni. YouTube ataupun game-game ni, anak saya pemain game ni, apa ni sekarang ni famous game apa dia panggil ni, Among Us. Yep. Among Us. Saya Among Us. sekarang ni ngeri. Importer. Macam importer. Imposter. Saya ramai jadi imposter ni. Okay, semua dah install dengan ni. Semua dah install dengan game Among Us. Okay.
So application software kalau tengok untuk you buat multimedia product kan, dia punya application software tu macam software yang you guna untuk pembangunan produk multimedia tu. Okay, Adobe Photoshop, apa lagi? Kita ada video editor kan. So saya pakai Filmora. Okay, Filmora. Jadi kita boleh tunjuk lah Filmora kalau nak tengok application dia. Tak apa, saya buka dulu kat sini. Okay, saya tak boleh tunjuk lama, tutorial boleh lah saya tunjuk lama sebab masa tak cukup ni. Aku berapa ni takut tak sempat. Oh, cukup. Ini Filmora 9 saya register yang full version dia $69. Boleh lah kita nak buat. Okay. So ini pun application ni. Application software semua ni. PowerPoint, Loom, Studio dan sebagainya ni sama. Application software ni. Semua ni application software ni. Yang kita nampak ni adalah semua application software. Ni contoh ini contoh editing software. Okey, mana ni? Ini contoh lah. Okey. Ini environment untuk application software untuk editing. Okey, sebenarnya saya dah editing lah beberapa ni. Ni video yang saya buat lah untuk you all tengok semua tu. Boleh rujuk my YouTube channel. Jadi saya dah masukkan ni, ada beberapa layer ni, layer video, okay, sound, music, image, dan you boleh tambah sampai yang full version ni boleh tambah sampai 100 layer. Maksudnya dalam 1 minit tu kita boleh ada beberapa 100 layer untuk kita edit gambar-gambar dan juga edit video tersebut. Okay, tak apa, yang tu saya akan pergi detail dalam tutorial lah, yang mana under saya tutorial. Untuk lecture I think you dah tahu sampai at this level it's good enough. Okay. Okay, so seterusnya, okay, sistem software. Sistem software ni kalau kita tengok sistem software ni termasuk iOS kalau for Apple, Android untuk apa? Android untuk Android lah kan. Okay, satu lagi kita ada apa tu? Yang Huawei tu. Huawei App Gallery. App Gallery. App Gallery tu application software, dia pakai OS lain kan? Dia bukan Android, dia bukan iOS kan? Yep. Ya. Apa dia pakai? Siapa yang pakai phone Huawei? Huawei P40. Okey lah, tak apalah, US Store. So tujuan utama adalah sistem software ni adalah untuk bertindak sebagai operating system. Okay, di mana operating system ni kita guna untuk mengawal proses input output dan juga proses storage tu nanti. Maksudnya dia kawal secara automatik maksudnya dia dah install Okay, satu lagi driver device. Sebab every input ni dia ada driver. So driver ni lah yang bertindak sebagai pemandu dia nak buat apa dengan input tersebut. Dan satu lagi sistem software yang penting adalah utilities. Macam kita nak check lah, kita nak check berapa banyak data telah digunakan, sistem tu tengah running. So saya boleh tunjuk kat sini. Okay, beberapa contoh operating systemnya ni. Control, Alternate, Delete. Okay, kita tengok task manager. Okay, tak tahu dia, nanti kan dia disconnect. Tak apa, saya akan tunjuk kemudian lah dalam video ke apa nanti. Okay, satu lagi software kita panggil malicious software. So this malicious software ni biasanya software yang macam malware ataupun yang biasanya kita nak download yang free ni kan, dia akan keluar. So benda ni dia akan memberi harm ataupun memberi kesukaran lah, menyusahkan kita. Okay, sometimes pop up keluar. Tapi satu lagi yang paling serius sekarang adalah ransomware. Okay, ransomware ni salah satu malicious software, bukan, maksudnya malicious software yang paling digeruni lah. Okay, dia dapat mengunci semua data-data kita ni. Imagine data kita ni kita tak boleh buka, tak boleh tengok. Dia dah control dekat encryption, dekat input output ni, dekat storage. Jadi kita nak access the information macam kita tengok slide-slide ni tak boleh. That's very scary. Okey, ini penerangan lah. Penerangan yang saya cakap tadi adalah dekat sini lah. Jadi saya tak perlu ulang. Okey, kalau kita tengok kat sini penerangan keyboard, contohnya input device keyboard, and then processing, input output and memory.
Okey, sebenarnya bila kita key in data tu, sebenarnya dia berlaku amat pantas. Okey. Bila kita start key in, katakan keyboard key in, and then data tu akan masuk ke dalam processor untuk proses. Kita klik apa? Kita klik A. Okey, bila kata A, dia akan keluarkan output dot ni, kecil-kecil ni. You tengok dot kecil ni keluar A. Dulu akan keluar satu-satu tu. Sekarang kita tak nampak sebab dah laju sangat. Tekan A, dia keluar A. Kalau you try komputer lama, kan? Ada kan? Bila you pakai komputer lama, bila tekan A, tunggu lama baru keluar kan? Tekan type, baru keluar. Jadi dia lambat. Okay. Dekat output. Okay. And then memory pun ada. Okay. Memory dia simpan dekat memory adalah untuk kita store data. Jadi bila kita ada data, proses yang seterusnya adalah input, proses, output. Jadi 3 perkara saja hardware ni. Okay. Dan juga software. Okay. Okay, masa tak ada ni. Tak apa, boleh tengok video nanti. Apa? Okay, seterusnya adalah okay, sambil-sambil tu you nak isi attendance kan? Yup. So attendance tu nanti saya akan buka portal ni untuk you register QR code ni nanti. Okay, so this QR code ni kita copy dan juga scan nantilah. Tak apa, saya bagi masa sikit dah nanti ya. Okay, sebelum kita habis ni nanti sekejap untuk in, untuk scan. Okay, ini contoh device hardware kita. Tadi gambar, tadi penerangan, ini gambar. So kita ada RAM, ROM, untuk memory, kita ada pelbagai lah input output ni. Sekarang ni dah banyak input output. Okay, banyak dijual kalau katakan macam kamera kan, dan sebagainya. Itu adalah input output. Processing kita ada motherboard, CPU dan juga video card. So ni yang paling penting lah dalam projek kita. Okay, untuk kategori hardware, software, kalau kita tengok balik di sini, kita tengok hardware. Okay, saya dah beritahu tadi, ada hardware yang bertindak sebagai input, output dan proses. Okay, dia boleh input dan output pada masa yang sama. Macam screen ni. Okay, screen ni sebenarnya touch screen, dia adalah input dan juga output. Kan kita type kan? Kita type, katakan kita type ni. Ni. Apa? Software ni. Kita type kan? Ni macam ni. Touch screen. Okay, touch screen. Okay, bila kita type touch screen ni. Okay, kita tekan. Okay, nampak? Okay. So, kita boleh type kat sini. Okay, tak apa, saya cuba type kan. Okay, kita search search. Okay. Dia dah keluar keyboard. Okay, dah keluar keyboard nanti. Kita boleh type sini. So, bila at the moment kita type ni adalah input dan juga output. Okay. Tak apa, saya just ulang je supaya you all tak ni dapat jelas. Okay, satu lagi input output hardware adalah modem. Modem is the output and output device dan juga external hard disk. Okay, di mana kita boleh store data which is a input, and we retrieve data from the hard disk, kita panggil as a output. Dua perkara. Okay, kalau kita pergi lebih detail, ini adalah komponen-komponen yang berada di dalam hardware tersebut. Okay, device dan juga smartphone, tablet, semua benda-benda kecil ni. Nanti saya akan bagi beberapa video dalam hardware tu ada apa dalam smartphone tu. Okay. So untuk hardware seterusnya adalah application software, Malaysia Software. Ini contoh dia. Application Office untuk editing dan sebagainya, termasuk sistem operating system. Okay, ini contoh malicious-ware ni, malware ni, virus, trojan, rootkit dan sebagainya. Okay, dalam pembangunan projek kita perlukan beberapa software lah. Software yang penting adalah Microsoft Office untuk buat report dan juga video editing software. Kalau kita Windows, kita boleh pakai Movie Maker, iMovie untuk Apple dan Adobe Premiere Pro. Okay, boleh pakai selain daripada ni, boleh, tak ada masalah. Dan satu lagi untuk projek web, boleh guna web builder tool macam Wix, Squarespace, web.com dan juga WordPress.
Tak apa, nanti boleh bincang dengan dalam kelas tutorial nanti. Okey, perkara yang penting kalau kita kalau rasa bercadang nak membeli komputer baru, perkara penting yang perlu dilihat adalah size dan form factor. CPU dia berapa besar, okey? Biasanya ambil yang laju lah, dan juga RAM yang besar supaya kita dapat proses data dengan lebih jelas, termasuk kalau video tu dia perlukan satu kapasiti ataupun spesifikasi yang agak tinggi. Okey, graphic card pun kena yang tinggi, dan juga skrin, kalau boleh dapat skrin berasingan lah. Okey, saya pakai skrin TV kat rumah yang besar tu, jadi senang tengok. Okey, lagi satu dari sudut storage, macam saya cakap tadi, storage kita ada sehingga 1 terabyte. So you pilih lah yang agak ngam-ngam, yang dengan kata apa, bajet yang ada. Dan juga pastikan spek yang terkini, pastikan USB 3.0 sebab 2.0 yang dah lama. And then satu lagi adalah normally hard disk kita pakai SSD dah sekarang, solid state drive dia panggil. Okey. Okey, sekarang kita tengok sebelum tu ada soalan. Okey, tak ada soalan. Nanti saya akan just brief this one. Detail nanti boleh tengok video, nanti saya akan upload video untuk web teknologi dan sebagainya sebab masa 1 jam saja. Jadi kita belajar untuk web teknologi, perkara yang penting markup language, programming language, web server, database dan business application. So ini detail slide saya akan letak di YouTube dan juga di eCampus. So saya rasa itu saja untuk ni. And then okay, sebelum saya akhiri ni mungkin perkara yang penting yang senang kita nak pelajari, mungkin ada penerangan. So kalau kita tengok di web, di web kita akan tengok. Tak apa, nanti saya akan letak ni screen untuk snap attendant. Kalau web teknologi ni, ini adalah the basic architecture of the web environment. Okey, kita ada internet di sini. Sebenarnya web server tadilah yang menyimpan semua dokumen-dokumen berasaskan web tersebut. Jadi klien ni adalah di mana kita akses kepada data di cloud atau internet. And then the backbone atau the heart of this web server is a database. So dalam kebanyakan sistem dan juga teknologi yang kita gunakan, database tu merupakan jantung atau the heart of this system. Okay, application business dan juga application web teknologi. Okay, satu lagi internet. Tak apa, you akan baca nanti internet, di mana internet bermula dan siapa yang membangunkan internet ni. Okey, dan juga web browser, kita guna web browser search engine. Dia berbeza tu. So web browser adalah kita nak access to the web, dan search engine macam Google dan sebagainya. Okey, kita tengok okey, saya rasa itu saja untuk ni. Jadi kita ada penerangan lanjut, nanti saya akan upload di YouTube channel saya. So boleh rujuk semua penerangan ni di YouTube. Dan juga slide yang akan saya bukakan nanti. So sebelum itu kita nak untuk scan kehadiran lah. Okay. So nampak Pak. Okay. Okey, saya rasa sekadar ini saja untuk kelas lecture pada hari ini. So untuk penerangan lanjut boleh rujuk beberapa rujukan yang saya akan letakkan link dia di. Oh, tak boleh scan. Okey, tak apa. Tak boleh scan nanti, boleh letak di sini di dalam chat ni you punya student ID dan juga you punya nama lah. Okay, nama dan juga okay, banyak saya ni, 100 lebih ni. Tak apa. And then lagi satu, kalau ada masa nanti boleh cuba kita kata participate lah di dalam eCampus nanti. Okay, saya rasa sebenarnya dia once you join the eCampus tu, dia dah kira lah you punya attendance.
Okay, cumanya guna Cinema ni Smart Campus boleh? Okay, tak apa. You just paste je kat situ, nanti saya akan cuba register lah. Okay. Sebab saya ingat minggu lepas pun you participate dalam e-campus pun saya tengok ada yang masuk tu memang kita record lah attendance tu. Okay. Sebab kod ni dia refresh every single ni. Nak scan macam mana nak scan? Kalau you ambil gambar tak boleh. Scan, snap gambar, lepas tu you pergi dekat scanner, scan from image. Cuba try. Cuba you try. Boleh tak macam tu? You snap gambar ni, and then you pergi dekat scanner. Okay, you scan. Kod tidak sah, tak apa. Lambat sikit tu. Ambil yang baru. Okay. Okey, saya rasa sekali itu saja dulu, tak apa. Kita berjumpa lagi di dalam kuliah yang akan datang. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Dr. 9 TV. Teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dr. 9 TV.